Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini cikgu akan sambung mengajar subtopik yang terakhir daripada bab cahaya dan optik, iaitu cermin sfera. Cermin dalam dunia kita hari ini, cermin ada banyak jenis. Tapi dalam konteks fizik kita akan belajar dua jenis cermin sahaja, iaitu cermin satah, cermin yang permukaan dia rata, cermin satah rata. Cermin muka kita tu cermin satah. Dan cermin sfera. Cermin sfera ni cermin yang melengkung. Ada cermin yang melengkung macam ni, ada yang cermin melengkung macam ni. So kita nak belajar mengenai dua cermin tu, iaitu cermin sfera, cermin cembung dan cermin cekung. Dalam cermin sfera ada dua, cembung dan cekung. Dalam cermin kita nak belajar lukis rajah sinar dia dan menjawab atau menyelesaikan soalan-soalan berkenai cermin. Kita mulakan dengan cermin satah. Dalam konsep cermin satah ni kita guna secara meluas. Cermin ni ada dekat bilik air kita, pada cermin muka macam ni, cermin muka lah. Okey, ni cermin satah. Okey, cermin satah ni dia rata, permukaan dia rata. Okey, dalam cermin satah ni, apabila kita melihat cermin, kita melihat cermin macam ni, kita melihat cermin macam ni. Imej yang kita nampak dekat sini sama. Bermaksud, apabila sama, bermaksud imej yang kita nampak adalah imej yang tegak. Ini cermin. Jika ini cermin, apabila objek tu berdiri di hadapan cermin, imej ini pun akan tegak. Letaklah tertonggeng, tertegak. So imej dia ada imej tegak. Kedua, imej tu akan nampak sama saiz, sama besar. Kalau kamu tengok dalam cermin tu menyebabkan kamu nampak kurus, maksudnya cermin tu bukan cermin satah, dia mungkin cermin sfera. Atau kamu tengok dalam cermin tu, imej kamu nampak gemuk, bermaksud dalam cermin tu bukan cermin satah, bermaksud imej yang kamu nampak dalam cermin tu tidak menggunakan cermin satah, tetapi cermin sfera. Jadi, objek dia akan nampak sama saiz. Kalau dalam indikator kita kira sama saiz tu bermaksud sama ketinggian dia. Jadi dia akan jadi sama saiz. Bermaksud jarak imej V, jarak objek U adalah sama. Tapi imej yang kamu tengok dalam cermin tu dia adalah songsang sisi. Bermaksud songsang sisi. Maksud apa? Maksudnya, kalau kamu nampak dalam cermin kamu, tangan kamu angkat tangan kan? Kamu angkat tangan kanan. Sebenarnya dalam cermin kamu yang tangan kanan tu adalah tangan kiri. Itu songsang sisi. Cak? Ngajar. Jadi untuk cermin satah, cirinya adalah imejnya tegak, sama saiz dan songsang sisi. Satu lagi, imej dalam cermin satah, cirinya adalah maya. Maya ni bermaksud imej duduk dalam cermin, belakang cermin. Objek, cermin, imej. Itu maksud maya. Tetapi kalau objek kat sini, cermin, dapat imej dekat sini, kita panggil nyata. Bermaksud imej tu keluar daripada cermin, kita panggil nyata. Lagi sekali. Maya bermaksud, ni objek, ini cermin, ini imej. Imej terbentuk di bahagian belakang ataupun di kawasan sebelah daripada objek. Dipisahkan dengan imej. Dipisahkan dengan cermin. Jadi imejnya adalah maya. Tetapi, kalau imejnya terbentuk dekat sini, ini adalah imej nyata di sini. Satu kawasan dengan objek. Tapi kalau imejnya terbentuk di bahagian sebelah daripada cermin, kalau ada gambar rajah ni, objek duduk belah kiri, cermin dan imej duduk sebelah kanan. So imej yang sebelah sini adalah imej maya. Kawasan ni dipisahkan oleh cermin. Macam tu. Okay, cikgu pandang sekejap. Kita sambung bab kantar. Astagfirullahaladzim. Cikgu padam sekejap. Kita sambung cermin sfera.
Baiklah, kita akan masuk kepada cermin sfera. Cikgu nak ajar teknik Doraemon untuk cara-cara bagaimana anak murid, anak-anak boleh ingat kedudukan titik fokus bagi setiap cermin sfera tadi, cermin yang melengkung tadi. Pertama, kita kena tahu objek duduk kat mana. Kenapa kita kena tahu objek kat mana? Soalan akan bagi tahu cahaya masuk daripada mana. Cahaya masuk daripada mana boleh diwakili dengan kedudukan objek ataupun gambar rajah sinar cahaya masuk. Seperti ini. Ini menunjukkan cahaya masuklah ataupun dia meletakkan kedudukan objek kat mana. Kemudian kita highlightkan bahagian cermin kita dan kita buat garis normal. Highlightkan dan garis normal. C adalah pusat bulatan. Kalau dalam permukaan melengkung, kita panggil pusat kelengkungan, center of curvature, pusat kelengkungan. Jarak C kepada cermin adalah jejari kepada bulatan tadi. Jejari kepada gelongan lengkungan tadi, nilai R. Tetapi F adalah separuh daripada jejarian. Jadi bila cikgu padam bulatan ni, dia jadilah cermin sfera. Kita tengok cahaya datang sini, cermin ni melengkung macam ni, cermin ni macam ni. Jadi kat sini adalah cermin cembung. Cermin cembung. Jadi dekat sini adalah cermin cekung. Apabila cahaya masuk melalui cermin cembung, cahaya akan terbengkok, terbias kepada F. F yang ni. Yang kedua, apabila cahaya masuk melalui cermin cekung, cahaya akan terbias ke F. F yang ini. Jadi kena tahu kedudukan F dekat mana. Nak pakai F mana satu. Okey, cikgu padam, cikgu lukis rajah cermin. Baiklah anak-anak, untuk cermin cembung, bagaimana cara kita untuk melukis rajah sinar? Masih lagi memerlukan 3 garisan. Garisan yang pertama, garisan yang lurus pergi ke F. Garisan yang kedua pergi ke C, center of curvature. Dan persilangan garisan itu adalah tempat di mana image terbentuk. Sama je dengan cara kanta, tetapi berbeza kepada garisan yang kedua. Kalau kanta, kita pergi ke center of lens, titik tengah kanta tu. Tapi kalau cermin, kita pergi kepada center of curvature, titik kelengkungan dia. Kita tengok cara lukis dia untuk cermin cembung. Dari objek, garisan pertama 90 darjah ke F. 90 darjah bermaksud garisan yang sangat serenjang, yang lurus. Serenjang daripada objek. Dari objek, garisan yang serenjang 90 darjah, potong ke F. Pergi F. Dia akan bengkok apabila melalui kawasan cermin. Garisan yang kedua daripada objek, terus kepada C. Titik kelengkungan bagi lengkungan cermin. Jadi dekat mana dia bersilang, di situlah I, image terbentuk. Ciri-ciri image berdasarkan yang kita dapat ni, kita bandingkan image dia dengan objek. Objek tunjuk atas, image tunjuk atas, image tegak. Objek besar, image kecil, dikecilkan. Dan image terbentuk di bahagian sebelah cermin. Image maya. Okey, untuk ciri cembung. Kalau cermin cembung, objek ni duduk kat sini ke, 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 ciri imejnya sama, tak berubah. Tetapi untuk cekung berbeza. Cikgu padam kejap, cikgu buat yang cekung pula. Baik. Kat sini cikgu nak tunjukkan bagaimana cara melukis rajah sinar bagi cermin cekung.
Tadi cembung, ni cermin cekung. Untuk cermin cekung, keadaan lukis gambar sinarnya lebih kurang macam kanta cembung. Cermin cekung ada keadaan-keadaan yang perlu kita tahu kedudukan imej di mana ketika kedudukan objek di mana dari syarat dia. Macam yang ni, kedudukan objek apabila U jarak objek ya, daripada objek pergi sini kurang daripada F daripada sini ke sini. Ini yang pertama. Kalau yang kedua, U sama dengan F. U ni duduk dekat atas F, jarak yang sama. Kalau yang ni yang ketiga, U kurang daripada C tapi besar daripada F. Dia duduk tengah-tengah. Kalau yang keempat, U sama dengan C. C jarak ni ke sini lah. Kalau yang kelima, U besar daripada C. Ni jarak C. Jadi U tu apa? U tu jarak objek daripada yang tengah-tengah tadi. Jadi cikgu lukis. Tengok ya, cara lukis yang pertama dari objek 90 darjah pergi F. Tu garisan yang pertama. Garisan yang kedua dari objek pergi ke C. Tu garisan yang kedua. Kena tahu F dekat mana, kena tahu C dekat mana. Dan garisan yang ketiga, kalau daripada segi permarkahan ada 3 garisan, adalah garisan imej yang terbentuk daripada persilangan antara garisan 1 dan garisan 2. Jadi macam ni anak-anak cara-caranya. Kita daripada objek, ini objek kita buat 90 darjah bermaksud serenjang, lurus, berhenti dekat mana? Daripada garisan titik tengah, imaginary line, garisan normal pada tangent untuk cermin tu, daripada kelengkungan dia ada normal dia dekat situ. Kemudian daripada sini kita pergi F, bukan F yang belah sini sebab ini cermin cekung, kita pergi F yang belah sini. Jadi jangan silap, kita pergi F yang belah sini. Kemudian daripada objek ni juga, daripada objek terus pergi ke C. Okey, ni C kita. Jadi garisan ni bersilang di sini. Di sinilah imej yang terhasil. Ni garisan yang ketiga. Okey, ada 2 garisan untuk membentuk garisan yang ketiga. Ini imej. So, pen tak apa terang, cikgu harap kamu nampak. Jadi kita tengok, kalau untuk garisan yang kedua, kalau keadaan yang kedua, ketika U sama dengan F, objek duduk pada titik F, pada titik fokus. Garisan yang pertama kita adalah 90 darjah serenjang, kemudian pergi kepada F. Di sini F ya, cari F dekat mana, ingat F duduk belah mana, belah kanan ke belah kiri. Kemudian daripada objek juga pergi ke C. Seperti yang kita tahu secara teorikalnya garisan ini akan menjadi selari, dia akan bercantum gradually, akhirnya dia akan bercantum tapi agak jauh. So keadaan imej di sini adalah infinity, agak jauh. Inilah yang selalu lampu spotlight pakai. Spotlight yang kalau kita pergi fun fair atau tapak-tapak pesta, kita akan nampak ada lampu yang pergi jauh sangat tu. Kat mana dia letak mentol lampu tu? Dia letak mentol lampu tu pada F supaya cahaya yang keluar daripada mentol lampu tu akan pergi paling jauh dia boleh pergi. Okey, keadaannya begitu. Sekarang kita tengok pada keadaan yang ketiga, kedudukan U di antara C dan F. C tu apa tadi? C tu adalah titik kelengkungan. F tu apa tadi? F adalah titik fokus. Jadi kita tengok keadaan U duduk di antara F dan C. Kita nak lukis 2 garisan untuk dapatkan garisan yang ketiga. Garisan yang pertama kita nak lukis adalah garisannya lurus, renjang 90 darjah. Dari objek 90 darjah, here 90 darjah, pergi ke F. Ini F dia. Kemudian daripada objek pergi ke C. Ini C dia. Jadi kat atas ni kita nampak dia masih buka, yang ni dia dah mula rapat. Jadi kita panjangkan garisan ini ke bawah. Panjangkan ya, murid-murid jangan takut nak panjangkan. Kita buat dia, bukan dia buat kita. Jadi dia bercantum di bawah sini. Di sinilah imej kita yang terbentuk. Okey. Di sini imej kita. Okey, yang kedua
garisan yang kedua tadi panjangkan ke C dan dua garisan ini bersilang mendapat garisan yang ketiga membentuk kedudukan image. Okey, yang keempat, lukisan yang keempat kita nak melukis kedudukan objek pada C. Objek jarak ni U sama dengan jarak C, kedudukannya sama. Jadi daripada atas objek ini lurus sampai darjah. Kan sesengit cikgu lukis kan tak dapat. Suppose tu dapat lah. Subhanallah dia bergerak. Okey, daripada sini pergi ke sini anak-anak. Tengok betul. Sini pergi ke sini. Kita mula daripada atas objek. Dia nak pergi C, C dia dekat bawah. Tergaris ke bawah. Tada! Okay, ini kita punya I. Okey, garisannya macam tu. Okey, yang kelima, U lagi besar daripada C. Ni O, jarak ni U, besar pada C. So kita lukis begini. Pergi ke F. Pergi ke C. Dan dia bersilang di sini. Di sinilah image kita. Okay, ni image kita. Jadi, untuk melukis ciri image, kita bandingkan objek dan image. Image besar, image tegak, image maya. Sebab dia duduk belah sini. Objek belah sini, dia belah sini. Image tegak dia pandang atas. Image tegak dia lagi besar. Image besar, image maya. Yang ini infinity. Okay, tengok yang ni. Objek dan image. Objek tunjuk atas, image tunjuk bawah. Image songsang. Tapi ni kecil, ni besar. Songsang dibesarkan. Dekat sini objek, dekat sini juga image. Image nyata. Okay, ulang lagi sekali. Objek tunjuk atas, image tunjuk bawah. Songsang. Objek kecil, image besar. Dibesarkan. Objek dan image duduk di bahagian yang sama. Nyata. Cikgu tulis. Ciri image. Kalau yang ni, ciri image-nya songsang. Satu atas, satu bawah. Songsang. Tapi sama saiz. Kalau kita ukur, kita akan dapat sama saiz. Jarak objek sama dengan jarak image. Sama saiz. So, sama saiz. Kemudian, dia duduk di bahagian yang sama. Image-nya adalah nyata. Songsang sama saiz nyata. Kalau yang ini pula ciri dia songsang dikecilkan nyata. Boleh? Jadi kalau soalan tanya kat mana kita nak letak mentol kalau pada suatu cermin yang melengkung, kita nak letak kat mana mentol tu tempat yang sesuai. Tengok apa tujuan mentol tu dibina. Kalau mentol tu nak buat macam spotlight, kita akan letak dia dekat pada kedudukan F supaya cahaya dia pergi paling jauh, infinity. Tapi kalau kita nak cahaya tu patah balik, pantul balik ke dalam, kita perlu letak pada F supaya dia melalui tangent pada lengkungan tu tadi. Bila dia lalu dekat tangent tu, dia tak akan dibengkokkan. Cahaya yang lalu pada normal, garisan normal pada satu permukaan, dia tidak akan dibengkokkan. Kalau dia melalui normal pada satu permukaan. Kalau pada satah tegak, garisan normal dia kita panggil sudut serenjang. Kalau pada satah yang melengkung,
Macam sfera tadi melengkung, garisan normal tu kita panggil tangent kepada lengkungan. Kena faham istilah tu. InsyaAllah tak tanya kot sebab dia a little bit of mathematics. Tapi kalau dia tanya, ada idea lah kan nak jawab macam mana. Okey, cikgu padam. Cikgu nak buat comparison antara kanta dan cermin. Okey, cikgu nak tunjuk macam mana kita nak bezakan antara kanta dengan cermin. Kita dah belajar sebelum ni dalam kanta dan cermin. Macam mana nak lukis gambar raja sinar. Kita tahu untuk melukis gambar raja sinar bagi kanta dan cermin, kita perlu ada dua garisan. Daripada objek pergi ke F, daripada objek pergi ke pusat kelengkungan. Kalau cermin, pergi ke pusat kanta. Kalau kanta. Dua garisan ini akan bersilang. Di tempat persilangan garisan itu akan kita letak kepala anak panah dan tarikkan dia ke paksi untuk dapat kedudukan imej. Kita tahu, kalau objek tu tunjuk ke atas, imej tu tunjuk ke atas, kita panggil imej tu tegak. Kalau objek tu tunjuk ke atas, kita dapat imej tu tunjuk ke bawah, kita panggil songsang. Begitulah sebaliknya. Bermaksud kalau objek kita tunjuk bawah, imej dia tunjuk atas, songsang. Kalau tak sama anak panah, imej tak sama kedudukan anak panah dengan objek, imej tu songsang. Sama juga. Kalau ketinggian anak panah itu rendah, bermaksud imej itu dikecilkan apabila kita banding dengan objek. Kita kena sentiasa banding dengan objek. Kalau anak panah kita dapat tu dia tinggi, objek tu rendah, bermaksud imej tu dibesarkan. Kalau sama saiz, sama saiz. Masalah kita pada nyata dan maya. Kita ingat cermin. Kita objek, kita berdiri di depan cermin, imej kita duduk dalam cermin, belakang. Kita objek, kita diri depan cermin, imej tu dekat belakang. Imej dekat bahagian belakang adalah imej maya. Kalau kita objek, kita nampak imej kita kat sini, tuan tu. Tak, kalau kita nampak imej kita kat sini, kita panggil imej nyata. Benda ni terbalik. Kalau untuk kanta, di bahagian objek, dapat imej, kita panggil imej maya. Jadi ingat, faham cermin, kanta akan jadi terbalik. Kalau dalam kanta cekung. Kanta cekung ada satu sahaja ciri imej dia. Ada satu lukisan saja untuk dapatkan 3 ciri imej. Tetapi kalau dalam cermin cekung, dia ada 5 lukisan dengan ciri-ciri imej yang sangat berbeza. Sama juga, kalau dalam kanta cembung, ada 5 lukisan dengan ciri-ciri imej yang berbeza. Tetapi dalam cermin cembung, hanya satu lukisan dengan ciri imej yang sama. 3 tu. Satu sahaja lukisan, ciri imej yang sama. Jadi bila kamu tengok ciri imej tadi, kalau kamu lukis dua-dua, cermin dan kanta, kamu akan banding, kamu akan nampak cirinya sama sahaja. Cuma cara lukis berbezalah. Kalau cermin, kita pergi dekat C untuk garisan yang kedua. Kalau kanta, kita pergi dekat CL, titik tengah kanta. Okey, itu saja untuk topik kanta. Astagfirullah. Itu saja untuk topik cahaya dan optik. Sehingga kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Itu saja dari saya. Minta maaf kalau ada kesilapan dan kekurangan. Assalamualaikum. Ma'assalamah. Walaikum.